ya, menggunakan kaedah graf. Kalau semua dah okey, kita nak sambung untuk chapter ni. Kita akan cuba habiskan chapter 3 ya. Tak selarat lah. Tak banyak kot. Hari ni kita nak tengok 3 lagi example Hari tu kita dah tengok berapa? Kita dah sampai investment. Okay, investment example. Saya nak stop sharing untuk scan QR code ni saya stop dulu. So, saya nak share dengan kamu exercise. Exercise hari tu berkenaan dengan investment example. Dah buat ke belum model ni? Kita sibuk buat latihan terlupa nak buat yang ni. Cuba tak buat? Yang ni saya suruh buat lepas kelas kan. Sepatutnya dah siap lah. Ada 8 ayat je. 8 question je. Okay. So equation dia untuk ke-88 constraint ni. Kamu ingat lagi tak ke saya nak kena refresh balik? Dalam kelas yang lepas kita dah develop apa? Kita dah buat investment example kan. Boleh nampak ke slide ni? Boleh nampak slide tak? Boleh doktor. Nampak. Okay, nampak. Okay. Dalam kelas yang lalu kita sudah pun membuat apa? Membuat identify the decision variables for this problem. Saya lupa nak record sekejap Okay, we already identify the decision variables. We have 6 decision variables. And we also have developed the objective function. Ingat lagi, objective function kita dah buat kan? Ingat ya, percentage ni kita kena tukar kepada number. So, dia akan jadi 0.06. Yang ni 0.08, 0.11, 0.09, 0.10, 0.04. So semuanya kita tukarkan kepada number. Kita tak mau dia dalam bentuk persen, kita tak suka dia dalam bentuk pecahan. Kita nak semuanya number. So bila kita dah siap tulis objective function, kita ada constraint dia. Okay, constraint dalam next slide ni. Yang ni yang kamu kena buat dalam kelas yang lepas. So saya harap semua dah ada apa orang kata model untuk ke-88 equation ni. Dah buat ke belum? Ada siapa-siapa nak share tak? Kita dah buat juga kan 1 sampai 3 kalau tak silap saya. Lepas tu saya minta kamu buat sendiri. Hari ni saya nak share je lah jawapan dia. Jawapan dia. Saya dah paste kat belakang. Ini dia equation untuk ke-88 constraint tersebut. Dan saya tambah satu lagi yang last. Iaitu semuanya mestilah lebih besar atau 90. Okay. Ini equation dia lah. So kamu boleh semak lah nanti. Betul tak? Sama tak dengan apa yang kamu dah buat? Boleh ya? Semua dah ambil dah? Boleh. Nanti kamu compare dengan yang kamu dah buat Jadi saya nak proceed untuk the next example. Next example selepas investment example ialah transportation. Kan? Marketing example. Okay. Are you ready for the lecture? Ready. So now I will start
to explain about the marketing example. Okay, what's the difference this example from the previous example is, for marketing example, kalau kita tengok kat sini, apa dia punya objektif ya? The objective in this example is to expose, to maximize exposure. Kalau kita nak banding dengan yang lain tu, kita nak maximize profit. Ada yang kita nak minimize cost. Tapi dalam kes ni, kita nak maximize exposure. Sebab apa? Kalau marketing ni, apa tujuan kita buat? Kita nak seramai yang mungkin melihat kita punya iklan ya, kita punya komersial lah, apa komersial yang kita buat menggunakan televisyen, radio, newspaper, kita ramai orang akan tengok. So kita dah ada information dekat sini, jika kita menggunakan televisyen komersial, 20,000 orang akan melihatnya. Jika kita menggunakan radio, 2,000 saja yang mendengar. Kalau kita guna newspaper, 9,000 saja yang akan baca. So ini dia punya exposure lah. Sekarang kita nak maximize exposure ni. Dan setiap saluran yang kita gunakan dia ada cost dia. Cost dia. Kalau kita tengok kat sini, television commercial ni cost dia agak tinggi lah. So ada beberapa constraint kat sini untuk digunakan ketiga-tiga kaedah ni. Dia ada bajet dia. So dia ada 100,000. Okay. Ni television time for commercial. Dia ada radio time for commercial. Dia nak 10 je. Yang ni dia ada 4. Ni dia nak 7. Dan total semua 15 commercial. Okay. Kita dah baca semua kan information yang ada. Sekarang kita buat step yang pertama. We have 3 step tu. First, kita kena identify decision variables. Okay, dalam kes ni, apa dia decision variables? Ada siapa-siapa boleh jawab? Decision variables ada berapa kat sini? Lupa dah. 3. Betul ya. Pandai. Itu cara dia. Yes, aktiviti yang dia buat yang akan melibatkan exposure tadi. Yang akan menyumbang kepada ramai orang melihat komersial tu. So kita ada 3. So kita ada X1, X2 dan X3. Okay, jadi kita dah tahu objektif dia nak maximize exposure. So kamu boleh tulis dia punya objective function. Maximize Z equal to X1. X1 dia berapa parameter dia? 20,000 X1 tambah 2,000 X2 tambah 9,000 X3. So itu dia punya objective function. Kemudian kita ada constraint ya. Tadi dah step yang kedua objective function. Step yang ketiga constraint. Constraint dia kita ada budget limit kat sini dan kita tahu cost setiap decision variables tu setiap saluran yang kita guna. So untuk yang ni macam mana buat equation dia? Untuk budget boleh bagi tahu saya. Jadi macam mana equation dia? Siapa-siapa nak cuba? Equation yang pertama untuk cost. Anybody? Try boleh? Boleh. Untuk constraint ni, cost 15,000 X1 tambah 6,000 X2 tambah 4,000 X3. Lepas tu apa tu tanda tu? Lepas tu sama dengan 100,000. Dia nak maksimum lebih kecil. Betul lah. Maksudnya dia tak boleh melebihi 100,000.
Ya, betul. Sebabnya itu adalah limit yang dia adalah kita ada 100,000 je nak gunakan modal yang kita ada untuk semua tu. So dia tak boleh lebih lah. Kalau lebih maksudnya kita dah tak mampu nak buat. Okay, betul. Bagus. So senang je kan. Yang bawah ni pun boleh buat. Saya rasa yang ni semua direct je. Kamu boleh buat equation tu. Yang ni macam mana? Ada siapa lagi nak try? Television time X apa? X1 kan? Boleh buat lah. Saya rasa yang pertama pun dah boleh. Yang kedua sampai habis ni kamu boleh buat lah ya. Boleh tak? Doktor, Boleh. Doktor Boleh, masuk dia tu macam mana? Television time for commercial tu maksudnya dia 4 kali 4 iklan kali. lah. Ya. Maksudnya dia tak lebih 4 kali lah. So X1 lebih kecil atau sama dengan 4. Dan yang bawah tu X2 lebih kecil atau sama dengan 10. Lepas tu X3 pula lebih kecil atau sama dengan 7. Yang bawah ni tambah semua tu tak boleh lebih daripada 15. Senang je yang ni. Sebab ayat dia tak adalah ni sangat kan. Sebab dia bukan investment ke apa, dia tak banyak polisi. Bergantung kepada persetujuan company tu lah. Ya. Alright. Okay. Apa ni? 4X1 tambah 10X2 ni. Yang ni untuk yang mana? Yang last ke? Tak perlu letak 4, 10, 7 tu. Sebabnya television time ni for commercial. Maksudnya 4 dia tak semestinya 4 kan. Dia lebih kecil pun boleh. So jadi kita guna X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil atau sama dengan 15 sahaja. Simple saja. Dia punya equation tu. Jangan combinekan dia. Okay. Okay, bagus Mak Adrina. Alright, next kita tengok yang seterusnya lah. Saya rasa yang ni simple saja, boleh buat. Sekarang kita nak tengok transportation example. Untuk transportation example ni, kalau tengok dekat sini, kita ada table, dia bagi kat sini maklumat tentang warehouse supply of television set daripada 3 lokasi. Cincinnati, Atlanta dan Pittsburgh. So ada 3 lokasi yang akan supply television set. So supply daripada 1, 300, 2, 200 dan lokasi ketiga 200. Total dia 700. Okey, dia nak hantar ke 3 lokasi. Okey. Retail store demand dia maksudnya permintaan daripada 3 lokasi ni. A New York 150 dia punya demand. B Dallas 250, C Detroit 200. So total dia 600. Dalam kes ni kita tengok demand dia tak sama dengan supply so dia tak balance. Jadi kita akan ada lebihan supply, tak apalah. It's okay sebab kita still boleh fulfill the demand. Okay, dalam kes ni. Okay. Kemudian apa lagi maklumat yang diberi? Unit shipping cost. Okay, unit shipping cost maksudnya setiap penghantaran daripada satu lokasi ke satu lokasi itu akan melibatkan kos. Okey. Jadi ada berapa banyak kos kat sini? Sebab kita ada 3 lokasi destination dan 3 origin yang kita panggil dan 3 destination. Daripada 3 tempat kita dapat supply, kita nak hantar ke 3 tempat yang ada demand dia. So, kita ada berapa dia punya perjalanan Perjalanan dari 1 Cincinnati ke New York, 1 ke A, kos dia 16. Dari 1 ke B, 18. 1 ke C, $11.
dan seterusnya lah sampailah yang last kali dari Pittsburgh ke Detroit, dari 3 ke C. Kos dia 17. So ni semua maklumat yang diberi. Kita dah baca, dah tengok, dah observe maklumat dia. Okey, dekat sini, apakah aktiviti yang melibatkan kos? Sekarang ni sebab dia transportation, biasanya transportation ni kita nak buat penghantaran, kita nak menjimatkan ke nak meningkatkan kos? Selalunya kita nak kurangkan kos lah ya. Macam kita nak beli barang kan. Kalau kita beli sikit, orang tak nak hantar. Kalau kita beli banyak, okeylah dia hantar. Sebab dia berbaloi lah kan. Tak adalah kos penghantaran tu tinggi daripada keuntungan yang dia dapat. So dalam kes ni pun sama, dia nak menjimatkan kos lah. So dalam kes ni, dia punya objective function ialah minimize cost ya. Okey. Untuk minimize cost ni, apakah aktiviti yang dibuat di sini yang melibatkan cost? Aktiviti dia ialah aktiviti penghantaran daripada 3 lokasi ke 3 lokasi. Okay, jadi semuanya ada berapa decision variables? Siapa boleh bagi tahu ada berapa decision variables? Step yang pertama. Ya, betul. Terima kasih Nornas. Ya. Saya tak nampak ni. Betul ke Nornas Atia? Tak tahu nak hijau. Nak sebut macam mana. 9 ya. Betul lah. Okay, so kita ada 9 decision variables. Betul ya, bagus. Sebab kita ada 9 aktiviti yang akan menyumbang kepada cost. Yang mungkin akan menyumbang lah ya. So, sebab kita ada 9 route ya. Kita boleh buat untuk buat penghantaran ni, nak memenuhi demand di retail store ni daripada warehouse supply ni. Okay. So, clear ya dari mana datang 9 tu. So, 9 tu ialah aktiviti pergerakan daripada 3 lokasi ke 3 lokasi. Iaitu yang pertama. Step yang pertama dah jelas. Kita ada 9 decision variable. Step yang kedua, kita nak develop objective function. Okay. Objective function tadi kita bincang tadi, dia kata nak buat penghantaran. Jadi kita nak menjimatkan cost. Jadi kita tulis kita punya equation tu minimize Z lah ya. Minimize sebab kita nak minimize cost. So cost yang terlibat ialah ni dia. So kita ada 9 objective function, maksudnya ada X1 untuk memudahkan kita senaraikan decision variable X1A lah ya. Yang ni X1A daripada Cincinnati ke New York tadi X1A. Lepas tu kita ada X1B dari 1 ke B, X1C 1 ke C. So ini cost dia. Jadi kita pairkan 16X1A tambah 18X1B tambah 11X1 ke C. Lepas tu tambah lagi yang bawah pula 14X2 ke A tambah 12X2 ke B tambah 13X2 ke C. Lepas tu sambung pula yang bawah ni tambah 13. 13 ni cost dari Pittsburgh ke New York. So 13X 3A tambah 15X 3. Ni 3 ke B tambah 17X 3 ke C. So kita dah masukkan ke 99 decision variables tadi. So dia akan jadi macam ni lah. Ya, dalam slide seterusnya. Okay, clear tak untuk objective function? Senang je ya. Cuma dia punya decision variable je jadi Doktor, banyak. Ya. kalau dalam bentuk graf dia jadi macam mana?
Yang ni kita tak boleh guna graph sebab graphical solution is limited to only 2 constraint. 2 constraint only. Kalau yang macam ni kita dah tak guna graph dah. Kita guna kaedah lain. Nanti kita belajar. Advance kamu ni. Nak solve kan? Okey, bagus. Tak apa, kita buat model dulu bagi betul. Kalau model kita tak betul, nanti nak solve pun tak boleh. Jadi kita kena tengok betul-betul decision variables. Kemudian objective function. Okey, clear untuk objective function? Clear. Alright, sekarang kita nak tengok step yang ketiga, constraint. Untuk constraint dalam transportation example ni, kita ada 2 jenis constraint. Constraint yang kita ada yang pertama ialah supply. Sebab kita ada parameter kat sini kan, ada quantity of supply. Dan yang kedua ialah demand. 2 jenisnya. So kita ada 3 constraint untuk supply dan 3 constraint untuk demand. Sebab apa? Ada 3 lokasi yang supply, ada 3 lokasi yang kita kena hantar demand dia. Kalau ada 4, bertambahlah lagi. Sebab transportation kan, tiba-tiba dapat order di tempat lain pula, dia bertambah lah. So dia akan berkembang-kembang, decision variable pun jadi banyak kan. Tak apa, hari ni kita tengok yang ada 9 decision variable dulu. Okey. Sekarang kita nak fokus kepada constraint yang pertama iaitu supply. Supply yang pertama daripada 1 daripada 1 kita ada 300. So kita nak tahu apakah decision variables yang terlibat dengan 300 ni. Decision variable dia ialah X1 ke A, X1 ke B dan X1 ke C. Jadi kita buatlah equation dia. X1A tambah X1B tambah X1C tak boleh lebih daripada 300. Ataupun macam ni. Maksudnya kita akan supply kita akan hantar supply ni daripada 1 ke 3 lokasi A, B dan C ni. Kita tak bolehlah supply lebih daripada 300. So sebab tu kita guna less than or equal to. Okay, boleh faham? So kita pair je decision variables. Check pula untuk decision variables yang constraint yang kedua. Apa dia decision variable yang terlibat? X2 A, X2B, X2C. So tambah je. Jadi macam ni. Yang ni pun samalah. Ni untuk constraint yang ketiga untuk supply dari Pittsburgh ke New York, dari Pittsburgh ke Dallas, Pittsburgh ke Detroit. So tambah X3A tambah X3B tambah X3C tak boleh lebih daripada 200. Jadi kita dah selesai untuk supply punya constraint Jadi kita cuma boleh supply banyak ni. So that's why kita guna simbol ni less than or equal to. Kemudian kita tengok pula constraint untuk demand. Okay, dalam kes ni constraint untuk demand lebih kecil daripada supply. Maksudnya kita boleh fulfill order demand. Biasanya demand kita tak hantar lebih lah, kita akan hantar cukup-cukup. That's why dia guna equation ni. Jadi kat sini kita tengoklah apa dia decision variables yang terlibat dalam 150 ni. 150 ni kita akan dapat dari 3 lokasi, 1, 2 dan 3. So X1A tambah X2 ke A tambah X3A. So kita dapat equation yang pertama untuk demand constraint. Seterusnya yang kedua pun samalah, kita tengok dari mana kita dapat 250 ni. 1X1B, X2B tambah X3B. So akan jadi 250. Ini pun samalah daripada 3 lokasi ni ke C. So kita dapat constraint yang terakhir ni. Dan semua ni mestilah lebih besar
atau sama dengan kosong. The non-negativity constraint tadi. Senang je kan untuk transportation. Boleh Doktor. Kenapa dia sama dengan? Dia bukan guna simbol lebih kecil ataupun lebih besar? Okey, yang ni sebab dia demand. Demand ni kita nak bagi hantar cukup-cukup. Biasanya kita tak hantar lebih lah TV pula kan, TV set. Jadi dia akan letak sama dengan. Tapi kalau kes dia demand ni lebih besar daripada supply. Jadi mungkin kita tak boleh penuhi. Masa tu kita terpaksa letaklah less than or equal to untuk demand ni sebab kita tak ada cukup supply. Dalam kes ni kita ada supply yang cukup. Jadi kita memang boleh hantar cukup-cukup, so kita letak sama dengan. Boleh? Boleh. So dia bergantung kepada kuantiti dia, total demand dan total supply. Kalau dia balance, kita boleh hantar cukup-cukup. Tapi kalau dia Doktor, kurang, ya. maksudnya kalau demand tu tinggi, kita tak boleh buat sama dengan lah. Ya, tak boleh sebab kita tak boleh fulfill kan. Mungkin ada yang akan kurang. Okay? Boleh. Okay, doktor. Kalau balance, okay. Alright. Clear untuk transportation example. Kita boleh buat exercise lah ni. Okay, next kita nak tengok yang terakhir. Yang ni. Yang ni complicated sikit lah blend example. Okay, untuk blend example ni dia sedikit complicated sebab dia melibatkan komponen ataupun bahan yang perlu dicampur untuk menghasilkan sesuatu produk. Dalam kes ni kalau kamu tengok apa yang company ni nak jual ialah 3 jenis minyak grade minyak super, premium dan extra. Okay. Dan untuk hasilkan benda ni kita perlukan 3 komponen. Komponen 1, 2 dan 3. Okay. Jadi dalam kes ni kita ada beberapa constraint lah. Untuk kita hasilkan ni kita kena ada campuran dia. Jadi decision variables dia ialah apa? Tengok dalam next slide. Determine, kita kena baca sampai habis dulu Determine the optimal mix of the 3 component in each grade of motor oil that will maximize profit. Kita nampak dah dia nak apa tu. Dia nak maximize profit. Okay. Company want to produce at least 3,000 barrels of each grade of motor oil. Okay, jadi ini dia punya problem lah. Dia nak tahu optimal mix, campuran yang optimal untuk ketiga-tiga komponen tadi, nak hasilkan 3 grade tadi supaya dia dapat maximize profit. Okay. Yang seterusnya, ayat seterusnya ni adalah constraint dia lah. Okay, sekarang kita buat step yang pertama dulu. Step yang pertama kita identify decision variables. Okay, nak identify decision variables dalam blend example ni, kita perlu tengok dia punya quantity of each of the 3 components used in each grade of gasoline. So dalam kes ni kita ada 3 komponen kan tadi. 1, 2 dan 3. So 1, 2 dan 3 ni akan ada dalam super, premium dan extra dengan kuantiti yang berbeza. So dia punya equation ialah, dia punya decision variables ialah the quantity of each of the 3 components used in each grade of gasoline. Jadi semuanya ada berapa decision variables? Faham ke ni? Ada berapa decision variables?
ada 6 lah. 6 pula, 9 lah ya. Macam ni. Berapa 9 dah tu? Macam mana dapat 9 Sebabnya macam ni saya nak kena melukis sikit. Saya keluar dululah. Sekejap saya buka satu file. Saya explain dekat kamu macam mana dapat 9 decision variables ni. Saya stop sharing slide. Saya nak share screen lah. Okay, boleh nampak tak screen saya? Boleh. Dalam screen ni kita Boleh. ada dan juga kita akan tengok alamak, tengok muka kamu pula. Okey, kita akan tengok slide sama-sama dengan kertas ni words. Okey, boleh nampak dua-dua tak? Boleh. Boleh Dah Doktor. turun ada desktop. Ke kecil? Nampak. Nampak nampak tak apa sekecil-kecil. Okey. Okay, sekarang kita ada 3 komponen. Komponen 1, 2 dan 3. Rasa macam tak berfungsi je pen saya ni. Okey. Pening lah sikit saya ni nak menggunakan pen ni. Okey, pen. Kita ada komponen 1. Tunjuk ni macam mana dapat 9 decision variables ni. Ini 1, 2, 3. Okay, sekarang kita nak hasilkan minyak ni. Minyak kita kat sini kita ada super. Satu lagi kita ada premium. Satu lagi extra. Huruf no lah lukisan saya boleh ya. Yang penting boleh faham kot. Okay. Macam mana datang 9? Komponen 1 dalam super ada. So yang ni dia akan jadi X 1S. Komponen 2 dalam super pun ada. Jadi X 2S. Dan kita ada komponen 3 dalam super. So X 3S. Kemudian 1 dalam premium, 2 dalam premium, 3 dalam premium. Kemudian kita ada 1 dalam extra, 2 dalam extra, 3 dalam extra. So semua ni adalah decision variables lah. 1P, ini X2P, X3P, ini X1P, X2E, X3. So inilah ke 99 decision variables. Boleh nampak? So untuk super kita ada X1S tambah X2S tambah X3. Untuk premium pula X1P tambah X2P tambah X3. Untuk extra kita ada X1E tambah X2E tambah X3. Boleh nampak? Is it okay? Okay ke? Hello? Okay. Okay no? So, kita dah tahulah inilah komponen-komponennya. Ada 3 komponen dalam setiap satu produk tu ataupun grade tadi. So ada 9 lah decision variables. Sebab apa 9 tadi? X ni mewakili apa? Kat sini X mewakili quantity. Quantity komponen 1 di dalam S,
kuantiti komponen 2 dalam S, kuantiti komponen 3 dalam S. Campur ni dia akan jadi produk super. Yang ni kuantiti 1 dalam P, kuantiti 2 dalam P, kuantiti 3 dalam P. Yang ni kuantiti 1 dalam E, 2 dalam E dan 3 dalam E. Campur semua ni jadi produk E. Dia main campur-campur. Campur dia tak sama banyak lah kan. Ada yang lebih kat sana, lebih kat sini. Macam buat bahan baru, produk barulah dia inovasi kan. Okay, yang kalau macam tu, kita tahulah untuk dalam komponen 1 ni, 1, 2 dan 3 ni, apa dia kuantiti yang mesti ada? Dia, untuk komponen 1 dia akan melibatkan X1S tambah X1 E tambah X1 E. So total semua ni akan menghasilkan keseluruhan komponen 1 lah. Semua kuantiti komponen 1 tu akan terbahagi kepada 3 ni lah. Dan komponen 2 pula X2 S tambah X2 E tambah X2 E. Komponen 3 pula X3 S tambah X3 E tambah X3 E. Okay? So kita tahu dah apa dia kuantiti dia dan kuantiti tu ada di mana. So itu decision variables kita. Jadi untuk blend ni, kita kena tulis macam ni kena ada campuran dia. Okay, jadi sekarang kita dah tahu dia punya decision variables. Jadi decision variables dia kamu bolehlah senaraikan. X1S ialah kuantiti komponen 1 in super. Lepas tu X1 P sama dengan kuantiti komponen 1 in premium. Dan seterusnya lah sampai 9. Kamu boleh senaraikan. Okey? Boleh Dah faham tak untuk step yang pertama? Faham. Okey. Step pertama kita dah clear. Kita dah nampak itu dia komponen dia. X1 S sampailah X3 E. Komponen 3 dalam E. So semuanya ada 9. Tulislah. Saya payah sikit tulis guna pen ni. Okey, dah clear decision variable. Step yang pertama. Kita baru lepas step yang pertama. Sekarang kita nak tengok pula step yang seterusnya. Step kedua. Step kedua kita nak develop the objective function. Tadi kan saya suruh senarai kan, panjang kan. Kalau kamu tak nak tulis panjang-panjang, kamu boleh tulis macam yang ditulis dalam slide ni Xij sama dengan barrels of component I used in motor oil grade J per day. Maksudnya I sama dengan 1, 2 dan 3 komponen tadilah. And J ialah grade tadi, super, premium dan extra. So kamu tulis je Xij sama dengan ni. Bila tulis Xij kamu kena explain lah I tu apa, J tu apa. So kamu tak payahlah senarai panjang-panjang. Ni cara nak tulis secara ringkasan dia. Kita dah buat step yang pertama. Step yang seterusnya kita nak develop the objective function. Kamu boleh nampak dengan clear ke slide ni? Jelas tak? Nampak jelas. Okey. Untuk objective function, dia tak direct untuk soalan ni dia tak direct. Ada dia bagi profit tak dekat sini. Tadi dia nak profit kan. Kalau tengok dalam ni dia kata
Determine the optimal optimal mix of the three components in each grade of motor oil that will maximize profit. Tapi ada dia bagi profit tak? Ada tak profit di sini? Cuba tengok. Tak ada kan? Dia tak ada profit dekat sini. Dia tak provide kat kita. So kita kena kira profit dia. Jadi macam mana nak kira profit? Kira profit, dia dah bagi selling price. So selling price kena tolak dengan cost kan. Okay, cost per barrel dia bagi kat sini. Tapi per barrel kan dia bukannya bagi cost untuk super, dia bagi cost untuk komponen tu. Jadi kita terpaksalah menggunakan balik sebenarnya kecil ni. Menggunakan balik equation tadi. Okay. Jadi untuk cari dia punya profit kita kena kira selling price tolak dengan cost. Jadi kita tahu. Jadi cost per barrel yang ni, selling price yang ni. So kita kena guna balik lah equation yang kita buat tadi. Maksudnya kita kena darab ya. Okay, jadi 23 super. 23 super ialah ni. X1S tambah X2S tambah X3S. Kita nak kira total selling price dia tambah dengan 20. Yang ni premium. Premium ni equation dia yang ni Jadi kita kena pairkan balik dengan parameter dia X1P tambah X2P tambah X3. Itu yang besar ni juga kertas ni. Kat tu je. Jadi kena sambung kat bawah. Tambah dengan 18 selling price satu lagi untuk extra 18 darab extra tadi apa dia? X1E tambah X2E tambah X3E. Yang hasil tambah ni tolak dengan cost. Cost kita guna yang ni lah, yang komponen tadi. Jadi cost dia yang pertama tolak dengan, saya tolak kat sini lah ya. Komponen yang pertama 12 kan cost dia. 12. Jadi kita tengok balik. Yang kita dah buat tadi komponen pertama apa yang ada decision variables dia. X1S tambah X1P tambah X1E. So kita masukkan dalam ni. X1S tambah X1P tambah X1. Lepas tu tambah lagi cost yang seterusnya. Komponen kedua 10 cost dia. So apa decision variable yang terlibat? X2 S tambah X2 P tambah X2. Kemudian yang ketiga komponen 3 cost dia 14. So darab dengan apa yang terlibat decision variables dia X3 S tambah X3 tambah X3 E. Muat. Okay, boleh nampak ke?
Nampak? Nampak Dah nampak. Risau sih kita tak nampak. So yang ni pun tutup kurungan ni jadi kamu tolak lah. Semua ni tolak dengan yang ni. Kan? Senang je. Cari yang sama Cari variable yang sama. X1S dengan X1S. So kita ada kat sini 23 X1S kan. Tolak ni tolak dengan 12 X1S. Jadi berapa? 23 tolak 12. Jadi 23 tolak 12. sebab kita nak kira untuk X1S ni. Kalau kita 11. jadi 11 X1S. Lepas tu tambah seterusnya X2S. So kita ada 23 X2S dekat selling price, tolak dengan cost kat sini. X2S kat sini 10 X2S. So 23 tolak 10 jadi 12 kan? 22. 12. Sorry. Saya ingat saya silap dulu. 12 X2 S. Lepas tu tambah X3S pula. 23 X3S. X3S kat mana ni 3S. 23 tolak 14 dapat berapa? 9. 9 X3S. Lepas tu tambah dengan ni habis lah kan kat sini. Yang ni pula. 20 X1P. 20 X1P dekat price, dekat sini X1P di sini 12. 12 X1P. So 20 tolak 12 jadi berapa? 20 ni tolak 12. Kita nak kira untuk X1P. 8. 8. X1P tambah X2P pula. 20 tolak dengan X2P kat sini. So 20 X2P tolak 10 X2P. Jadi 10. 10 X2P tambah X3P kat sini ni. So 20 tolak 14. 6. 6 X3P tambah habis dah kertas saya. Tambah yang seterusnya lah 18 X1E. X1E ni so 18 tolak 12. 18 X1E tolak 12 X1E. 6. 6. 6. 6 X1E tambah 8 X2E tolak 10. 18 sorry. 18 X2E tolak 10 X2E. 8. 8 X2E tambah last sekali X3E. 18 tolak 14 X3E. 4. 4. Okey, tak celui dah nak tulis. Tak apa. Doktor, yang X2, X2 13. X2 ni Iaitu 13. yang ni 23 tadi X2S tolak 10 X2S. Jadi 12. Macam mana boleh 12 ni? Okay. So betul Tengoklah saya jadi susah sikit guna pen ni. So kamu tengok slide seterusnya. Ni dia. So kamu dapatlah jawapan sama macam ni. Nampak tak? Ni dia dah mudah kan. So nak dapat yang ni kan. Takut tak dapat cari macam tu lah caranya. Sebab dia tak bagi profit. Kalau dia bagi profit senang lah. Kita pairkan je dengan yang kita dah buat super tadi yang ni.
Kita tak payah dah nak kira tolak-tolak tu kalau dia dah bagi profit. Sebab dia tak bagi profit, kita terpaksa tolak selling price, tolak cost. Okay, clear macam mana dapat objective function? Data kiranya itu je lah jawapan dia. Jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia yang ada dalam slide tu lah, yang ni lah. So, saya ni tadi dah terkeluar dah. Tak apalah, yang ni boleh faham lah kan. Okey, sekarang kita dah faham macam mana dapat step yang kedua. Seterusnya kita nak tengok dia punya constraint, step yang ketiga kan. Step yang ketiga constraint. Constraint dekat sini kita tengok balik lah. Macam mana besar ni. Okay. Tengok constraint dia, kita kena tengok maklumat yang dia bagi tadi, kita cuba buat constraint. Okay, constraint yang pertama. Kalau tengok equation ni, constraint yang pertama dia buat yang ni tentang ini ialah dia punya available barrel untuk setiap komponen. Okay, komponen satu ni kita dah tahu tadi. Komponen satu apa dia? Decision variables dia X 1S tambah X 2S tambah X 3S kan. So semua ni tak boleh lebih daripada 4,500 barrel. Maksudnya macam ni lah. Betul tak? Lah ini komponen satu. Minta maaf saya salah. Ini komponen satu. 1P tambah 1E. Okey. Baru betul. Yang ni pula X 2S tambah X 2P tambah X 3E. Tak boleh lebih atau sama dengan 2,700. Boleh faham tak yang ni? Maksudnya kita nak tulis balik equation untuk constraint ni okay. Ini pun samalah X 3S tambah X 2P tambah X 3E. So yang ni semua yang ada dalam komponen 1, semua yang ada komponen 2, semua yang ada dalam komponen 3. So dapatlah equation yang 3 yang pertama ni. Okay. Ini senang. Seterusnya apa lagi dia punya constraint. Constraint seterusnya yang ni yang ni apa ni? Ini adalah constraint untuk component specification ni. Ni. Dia kata untuk super kita kena ada at least 50% daripada komponen 1. Macam mana nak buat equation ni? At least 50% of 1. Kita tahu dalam super ni ada X 1S tambah X 2S tambah X 3S. Tapi dia kata dia nak at least 50% tu adalah 1. Macam mana buat dia? Jadi komponen 1 ialah X 1S. Sorry. Komponen 1 ialah X1S. X1S ni kita kena pastikan dia ada 50% dalam ni. Baru dia jadi super. Jadi X1S per dengan semua komponen yang ada ni mestilah at least. At least maksudnya lebih besar ke lebih kecil? At least. Lebih kecil. At least ni maksudnya apa? Kurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya boleh lebih tak? Boleh. Boleh. Jadi dia lebih besar lah kan? Besar ni atau balik pula. Boleh. Kena baca betul-betul. Jadi dia tak boleh
dia mestilah lebih besar, dia tak boleh kurang daripada 50%. Jadi 50% ni kita tukarlah kepada number, tak nak dalam bentuk persen kan, jadi yang berapa dia jadi number dia? 50 bagi 100 dapat berapa? Perpuluhan 0.5. Ya, betul. Terima kasih. Dapat 0.5. Dapatlah equation ni. Tapi equation ni kan macam susah sikit kan sebab dia bahagi. Dia serabut. Jadi kamu kena mudahkan dia. Macam mana nak mudahkan dia? Bawa lah ni ke sebelah. Jadilah. Saya nak contoh kat sini. Macam mana saya nak tunjuk kamu ni? Okey, macam ni. Sebab kat sini dia punya ni. Kamu bawa. Sini saya nak tunjuk sikit. Okay, kamu bawa yang bawah ni darab dengan 5 ni. Bawa ke sebelah, side sebelah kanan Jadi X1S lebih besar atau sama dengan 0.5 X1S tambah X2S tambah X3S. Lepas tu kamu mudahkan dia lah. Mana nak mudahkan pula? Allah, pening lah. Kamu kena bawa ni ke sebelah sini. Bawa ni ke sebelah sini semua. Kita tinggalkan kosong sebelah sini. Jadi semua bawa ke sebelah. So dia akan jadi X1S tolak 0.5 X1S tolak 0.5 X2S tolak 0.5 X3S. Lebih besar, celih lah. Lebih besar atau sama dengan kosong Jadi macam tu. Okay. Baru kamu boleh selesaikan dia. Sekarang kita ada X1S tolak 0.5 X1S tolak 0.5 X2S tolak 0.5 X3S. So yang ni je yang boleh selesaikan. Sebab dia sama dia punya variables. Jadi 0.5 X1S tolak 0.5 X2S tolak 0.5 X3S lebih besar atau sama dengan kosong. So kamu dapatlah equation ni. Ni final equation dia. So kamu akan dapat yang ini. Yang ni maksud dia apa? Maksud dia ini. At least 50% of 1. Itu baru satu equation. Kita dapat yang ni. Itulah dia. Boleh faham? Boleh tak saya tunjuk satu contoh? Lepas tu kamu buatlah pula untuk yang kedua ni. Not more than 30% of 2 dalam super. Maksudnya X 2 lah, komponen 2. X2 S per X1S plus X2S plus X3S. Dia kata not more than 30%. Maksudnya apa? Boleh ikutlah kita ni. Not more than 30%. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada 30%. Jadi lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Ya, betul. So kamu buat 30 pula, sorry. 30%, 0.3. Sama 3. Lepas tu kamu buatlah macam tadi juga. Bawa ni ke sebelah. So kamu selesaikan dia. Jadi kamu akan dapat equation yang
Ini pula. So yang ni untuk super lah ni. Ini ialah constraint bagi komponen specification untuk super, premium dan extra. So kamu kena buat satu persatu lah untuk equation tu. Boleh faham tak? Boleh buat sendiri tak yang ni? Saya tunjuk satu contoh je lah. Boleh. Boleh ya. Lepas tu habis untuk component specification. Ada apa lagi? Yang ni dia kata yang last ni. Company want to produce at least 3,000 barrels of each grade of motor oil. Jadi maksudnya super, premium dengan extra tu dia nak sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya kena lebih besar lah atau sama jadi ambil je lah balik. Yang ni super, decision variable yang terlibat dalam super tadi. Super tak boleh kurang daripada 3,000 barrel. Premium pun tak nak kurang daripada 3,000 barrel dan extra pun sama, tak nak kurang daripada 3,000 barrel. So dapatlah 3 equation ni untuk yang terakhir. Okay. Yang ni non-negativity constraint. All xij more than or equal to 0. Boleh Ada soalan tak? Untuk blend example. Blend ni dia complicated sikit sebab dia nak kira komponen tu kan. Kuantiti yang kita kena ada dalam setiap grade tu. Sebab tu dia jadi macam tu. Boleh? Banyak lagi yang Boleh. kita blend ni. Macam dalam diet ke kan. Nak makan apa, banyak mana. Bolehlah guna kaedah blend ni. Okay. Alright. Kalau semua tak ada soalan Semua clear Dah data record kan? Ya, saya record. Okay, Atta. Okay. So, dah habis yang tu. Habislah kot untuk yang chapter 3 ni. Yang lain tu ada sedikit nota lah. Data environment analysis, apa dia nak guna dekat mana. Saya rasa yang ni kamu boleh baca sendirilah. Lebih kepada nota lah kamu boleh baca untuk information kamu Okay. Doktor nak tanya. Ya. Yang component specification tadi kenapa kena bahagi? Okay, kenapa kena bahagi? Okay. Sebab apa kita kena bahagi? Sebab kita kena faham ayat ni. Dia kata at least 50% of component 1. Maksud dia ialah sekurang-kurangnya kuantiti bagi komponen 1 ni dia mesti ada di dalam X1S tambah X2S tambah X3S. Daripada keseluruhan yang ada dalam bekas tu, campur-campur semua tu dia nak 50% daripada X1S sebab tu kita kena bahagi. Maksudnya dia benda ni semua ada dalam ni tapi dia nak portion dia yang ni 0.5 sebab tu kita kena bahagi daripada keseluruhan. Ini kuantiti dia. Dia maksud dia macam nisbah lah, ratio. Sebab tu kita kena bahagi dia. Boleh terima tak jawapan tu? Maksudnya ini daripada yang ni. Kalau tak bahagi nak buat macam mana? Nak menggambarkan dia susah kan? Tak ada kan? Sebab dia adalah sebahagian daripada ketiga-tiga komponen ni. Sebab tu kita kena bahagikan dia dengan semua ni. Sebab dia persen kan? Macam kek lah. Kamu nak 1/3 daripada keseluruhan. So kamu kena bahagilah. Kan? Ni pun samalah. Bahagilah jawapannya. Boleh ke? Boleh. Faham. Okay. Lagi ada soalan tak? Bagus soalan tu. Ada lagi tak? Clear
Kalau dah tak ada, saya nak stop dekat sini je. Yang penting itulah saya nak kamu dapat tiga example tu boleh faham macam mana kita develop model dia. Kita mesti boleh buat 3 step tadi Identify decision variables, kita boleh buat dia punya objective function dan kita boleh develop constraint dia. Bila dah ada model ni baru kita boleh nak selesaikan dia. Kalau model kita silap, kita nak selesaikan pun tak betul lah nanti kita dapat hasil kan sebab model yang kita translate tu tak betul. So yang ni yang penting tu. Untuk kita solve, kita akan tengok dalam chapter seterusnya lah. InsyaAllah selepas ni lah. Mungkin kita akan buat quiz lah lepas ni sebab kita dah habis 3 chapter dah. Kita ada buat quiz lagi. Mungkin dalam minggu depan kot kita akan buat quiz yang pertama. So sekadar itu dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.